bertemu lagi kita dalam subjek sejarah tingkatan 1, bab 8, Tamadun Islam dan Sumbangannya bagi subtopik 8.3 hingga 8.5 bagi bahagian 2. Dalam subtopik 8.3 menyentuh berkenaan dengan ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara boleh dilihat daripada dua aspek, iaitu baginda sebagai pemimpin tempatan dan baginda sebagai pemimpin antarabangsa. Sebagai pemimpin tempatan, baginda telah berjaya merangka piagam Madinah sewaktu menjadi pemimpin di sana. Manakala sebagai pemimpin antarabangsa, baginda telah menghantar wakil dalam misi dakwah untuk penyebaran Islam di luar negara. Sebagai pemimpin masyarakat, selain menekankan aspek akidah, akhlak, syariah serta menekankan konsep syura, baginda telah berjaya menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Apa tu lagu tu Kaum Muhajirin dan Ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Sebagai pembangun ekonomi pula, antaranya ialah dengan mencadangkan kepada Abdul Rahman bin Auf untuk membangunkan pasar Suq Al-Ansar untuk menjana ekonomi masyarakat Islam. Nabi Muhammad SAW pernah menjadi pemimpin tentera yang berjaya berdasarkan konsep jihad. Baginda juga telah mengeluarkan larangan kepada tentera Islam supaya tidak membunuh sesuka hati serta merosakkan tanaman dan tumbuhan. Ring. Telefon. Hello cikgu. Apa? Memerangi pelajar tidur? Kita serang guna pistol air. Baik. Sumbangan tamadun Islam kepada dunia boleh dilihat daripada aspek politik, ekonomi dan sosial. Berikut adalah sumbangan tamadun Islam dari aspek politik. Dari aspek ekonomi pula, terdapat beberapa amalan ekonomi Islam yang diberi penekanan. Antaranya ialah mengadakan kutipan cukai bagi memenuhi keperluan negara dan melarang amalan riba. Nak tahu tak, institusi Baitul Mal juga telah diperkenalkan dan masih relevan sehingga hari ini. Berikut adalah sumber Baitul Mal. Dari aspek sosial pula, Islam telah mengangkat kedudukan maruah wanita dan semasa tamadun Islam menyaksikan kemunculan beberapa ilmuwan Islam yang terbilang, antaranya Al-Batani, Ibnu Battuta dan Ibnu Sina. Setelah bermulanya tamadun Islam, wanita diberi peluang untuk mendapatkan pendidikan dan menghadiri majlis ilmu. Perkembangan penyelidikan juga turut bertambah pesat, terutamanya dalam bidang sains dan teknologi, pertanian dan bidang saintifik lain. Semasa kerajaan Bani Umayyah, masjid dan istana khalifah dijadikan sebagai pusat kegiatan pendidikan. Hai, bestnya kalau dapat belajar kat istana Berikut adalah beberapa ilmuwan Islam yang menyumbang kepada perkembangan tamadun dunia. Dah lah handsome, pandai pula tu. Subtopik 8.5 menyentuh berkenaan sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina. Masjid Quba merupakan masjid yang tertua di dunia dan merupakan model bagi pembinaan masjid masa kini. Berikut merupakan ciri-ciri seni bina Islam. Pembinaan masjid yang baik mestilah mengandungi menara, mihrab dan mimbar. Apa? Awak yang baca khutbah raya? Tahniah. Alhamdulillah. Seni bina Islam juga menggalakkan perhiasan yang indah-indah supaya apabila kita melihatnya akan memberikan kesan ketenangan di dalam jiwa kita.
penggunaan cahaya dan air juga dititikberatkan bagi menimbulkan kesan dari segi ruang yang digunakan. Dalam seni bina Islam, isu iklim setempat tetap dititikberatkan dengan mengambil kira faktor geografi, suhu dan cuaca. Seni bina Islam turut disesuaikan dengan budaya setempat. Contohnya, masjid di China dibina dengan mengambil inspirasi rumah tradisional, kuil dan istana. Pernah nampak tak di bahagian luar ataupun di bahagian dalam masjid terdapat tulisan-tulisan khat ataupun tulisan-tulisan Arab? Itu adalah salah satu contoh bagaimana seni bina Islam mengekalkan elemen estetika. Dengan ini, tamatlah sudah bab 8 subtopik 8.3 sehingga 8.5. Namun begitu, saya menggalakkan anda sebagai pembaca untuk menekan butang pause waktu membaca kerana memandangkan terdapat banyak info yang disediakan di dalam slide tersebut. Okey, dengan itu, jumpa lagi.